satu hadis kudusi yang sangat comel yang kita akan bicara pada malam ini. Jadi belum daripada nak masuk hurai hadis yang comel yang kita nak muzakarah pada malam ini, maka saya berasa nak bagi sikit sebanyak daripada muqaddimah dulu, supaya apabila kita mari terjemah hadis yang kita baca saat ni, apabila kita mari syarah, maka waktu kita tu mudah faham dan derah faham lagi. Jadi saudara semua, ya begini, masyarakat nak baik tak baik, ia terhenti di atas benda ni. Jikalau benda ni ada di mana-mana ummah, di mana-mana tempat, maka tempat tu baik, maka ummah tu baik, masyarakat tu baik. Walaupun benda jahat dan baik, ia ada sama-sama sekali gitu, di mana pun ada. Bukan kata tempat kita sini saja tak. Yang ada benda jahat, tempat lain pun ada juga benda jahat. Sehingga di tanah haram Makkah pun kadang-kadang lebih hebat benda yang jahat, lebih pada tempat kita lagi kadang-kadang. Dan juga di Madinah ada orang baik dan ada orang tak baik. Tetapi umat manusia di mana saja berada, jikalau benda ni ada, maka umat tu duduk dalam keadaan baik lagi. Dan apabila raih daripada mana-mana kampung, raih daripada mana-mana masyarakat, benda ni raih daripada mana-mana ummah, maka di situlah mula start rusak, mula berlaku benda tak baik, dan orang makin hari makin jahat. Kalau kau jahat, siapakah jahat sekali-kali jikalau hilang benda ni. Gapo benda ni? Benda ni ialah nasihat. Nasihat, dan ada orang yang bawa agama. Maka umat dulu, belum daripada Nabi kita, umat Nabi lebih-lebih lagi daripada Bani Israel, sebab gapo Tuhan binasa mereka, sebab gapo Tuhan denda mereka, sebab gapo Tuhan turun bala besar-besar sampai akan mati habis. Nah, sebab Tuhan cerita dalam Quran, kata mereka ni dia tak larang orang buat jahat, dia tak hajak orang buat baik. Dia hilang benda ni dalam masyarakat dia, hilang dalam kampung tempat dia. Nah, sebab tu orang dah ada kau baik dak. Dan makin hari kau lama kau teruk, kau lama kau berat, kau lama kau jauh. Nah, sebab apa? Sebab hilang benda ni, hilang hajak orang buat baik dan sekat orang buat jahat. Maka ini penyakit yang ada pada umat dulu, dan umat Nabi pun sama juga. Dan Nabi dipuji umat Nabi Muhammad yang kata, kamu wahai umat Nabi Muhammad sebaik-baik ummah. Kamulah umat yang paling baik sekali. Jika nak beku dengan mana-mana umat dulu, semenjak Nabi Adam, Nabi Syith, Nabi Idris, Nabi Hud, Saleh, mari siapa ke Nabi kita ni dalam masa puluh-puluh ribu tahun ni, maka umat Nabi lah yang paling baik sekali daripada umat-umat yang lain. Tapi dengan syarat, bukan semata-mata mung ni baik, mung tak baik, tak, dengan syarat. Maka Tuhan cerita kepada kita dalam Quran,
Nah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu wahai umat Nabi Muhammad, kamu adalah sebaik-baik manusia, sebaik-baik ummah yang ada atas muka bumi ni. Patut mari dia belakang syarat dia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Apa? Ta'muruna bil ma'ruf. Tu syarat dia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tu syarat dia. Yang pertama, sebab kamu jadi sebaik-baik ummah, sebab apabila kamu tu duduk ajak orang buat baik. Ajak ada benda baik royak, gemar orang buat baik, ada benda baik royak, ajak orang buat baik. Begitu. Dan wa tanhauna 'anil munkar, dan pakak-pakak sekar. Pakak-pakak larang, pakak-pakak jaga. Jangan wi mengebak, jangan wi besar, jangan wi subuh maksiat. Tu. Maka jikalau kamu umat duk al-guning, maka kamu sebaik-baik umat. Tapi kalau gaib benda ni, nanti masa ialah. Dia tupu benda ni, bocor. Dia bocor, maka masuk benda lain. Tu dia. Sebagaimana yang benda yang duk berlaku tepat kita di hari ini, daripada timbul mabuk kaya, dia kau subuh hebat benar-benar, sebab tak ada orang larang. Kalau larang tak sungguh, larang lepas-lepas gitu ya. Tak ada ambil tanggungjawab, tak ada pikul, ada amanah. Tu. Pasal amanah ni, tanggungjawab ni bukanlah orang panggil untuk kemenai seorang, bukan duduk di tok nevel seorang, bukan duduk di pucuai, bukan duduk di abata, bukan duduk di imam. Dak, semua tu kena tanggungjawab belaka. Maka jikalau semuanya orang yang radak pemimpin, pakak bersatu, pakak kira bercara, pakak orang panggil capur tangan, dia boleh sekat banyak. Kalau mengebak pun tak seperti mengebak hari ni lah. Kalau pakak-pakak jaga, hak tu ada pemimpin. Le umur ibu dan bapa. Ada dia. Kena pakak-pakak jaga. Pakak-pakak hajak buat baik, pakak-pakak sekat buat benda yang, supaya tak buat benda yang baik, benda yang tak baik. Pakak sekat supaya orang keluarga kita tak ada buat benda-benda tak baik, dan pakak hajak, pakak suruh buat benda-benda baik. Maka benda ni ditinggal oleh kebanyakan ummah pada hari ni, ditinggal. Siapakah kena orang tak berani nak kecek. Tak berani nak kecek. Kalau kecek, maka bimbang takut keselamatan tu kurang. Sebab dia menetai orang besar-besar, menetai radak nayuk, menetai dadak orang kedebel. Tak pasal lama. Dia panggil apa hajar demo. Orang panggil demo tu murih, tak pasal kita. Maka senyap mulut, katuk zik. Tu senyap. Maka dia senyap. Orang yang hak lebih hak karuk tu, dia bukan tak baik. Email dia ada, halus-halus dalam tu. Cuma dia nak orang mari royak ke dia. Dia nak orang mari piping dia. Nak dia sedar dia khabar. Tapi dia tak ada siapa buat, maka tidak ada kesedaran. Makin hari makin kau teruk, kau jauh, kau berat, dan kadang-kadang dia lebih kuat pada orang lain. Ini masalah pucanya. Maka timbul macam-macam. Mengebak mabuk kaya. Sampai hari ni orang hak tak mabuk itu orang boleh bilang dengan tangan. Tu sikit banyak aja di kampung-kampung. Kampung ni benar hak mabuk kaya. Daripada yang tak mabuk, hak tak mabuk boleh bilang dengan tangan. Hak mabuk adalah kalau pemuda 100 orang lah kampung, 200 orang lah kampung, hak mabuk 100 lebih. Hak tak mabuk orang panggil 40 orang, 50 orang misal. Pak nak kampung ni baik sikit weh.
ada orang panggil pemimpin jadi, Tok Nebel pun jadi, dia ambil berat abad ni, Tok Imeh pun jadi, orang tua di kampung pun, masyarakat sendiri pun semangat bakat-bakat jaga. Sehingga ramai pemuda yang tak ada umur kaya sampai 80%, tapi ada 10-20% ada lagi duk main. Ya gitu. Jadi kampung mana hebat jaga, maka kampung tu lebih baik daripada kampung yang lain. Maka nasihat ni tak kata saya yang duk takhisi ni daklah tidak berhajat. Bukan kata orang bawah je berhajat, semua orang berhajat kepada nasihat. Saya berhajat, saudara semua berhajat, siapa ke babo pun berhajat. Babo hebat-hebatlah. Nah, babo sungguh-sungguh babo. Adapun penceramah pada galik semua ni bukan tak apa-apa kat babo. Hak sebenar pun. Nah, tapi orang panggil babo ya. Kalau kecek betul-betul, nah, saya sendiri orang panggil tak apa-apa kat babo. Nah, babo suh bapa kali pun tak apa lagi kat babo. Nah, babo apa ni ayah mai tak apa lagi kat babo. Karing cakuah tak apa kat babo. Babo zu babo ding tak apa kat babo. Aliding tak apa kat babo. Semua penceramah pada galik bukan tak apa lagi lah kalau kira sungguh-sungguh. Tapi ilmu ada, boleh ngajar orang. Nah, tu tak apalah tu. Tetapi siapa kau babo sungguh-sungguh itu tak apa lagi. Walau babo pun yang siapa puaka sungguh pun berhajat lagi kepada orang nasihat ke dia. Dan sebab tu ada beberapa kali di mabuk yang Sepanyol, maka dia kata dulu tak apalah, babo-babo tua, tugu-tugu kita ada. Nah, kita berasa keras hati, kita berasa kurang tak khusyuk dalam semaya, kita berasa kurang segini, kita boleh pergi menghadap tugu kita, tanya, nah, minta nasihat dia sepatah dua. Klik mari pak bahasa, ya nasihat kita bahasa ada jalan, dapat jawab tinggal sikit. Dia nak galik pun tak galik. Nah, bo nak geleceh pun tu guru tu dong panggil boleh pergi, boleh hirat mari semula. Tapi learning hak tua tak ada dah dia kata. Sudah, papi nak nasihat kita. Pas radak dia, pi lagi berani nasihat. Nah, orang panggil pun tak ada dah. Lep tanding 3 wilayah ni orang seperti bapa tak ada dah. Papi dengan nasihat dia. Tak ada. Sebab tu pula lolo ni dia duk mengajar kitab hikam, terjemah kitab hikam dan dia mengajar kitab hikam. Supaya apa? Supaya jadi nasihat ke dia sendiri juga. Sebab ia berhajat kepada nasihat. Maka orang perekat tu, nah, jurus perekat tu, nah, para buain seperti yang sama-sama dah lah. Dia bukan orang biasa. Dia wali daripada wali Tuhan. Siapa perekat tu pun berhajat ke nasihat. Bagaimana kita? Lebih lagi. Nah, tu. Semua kita berhajat kepada nasihat belaka. Maka nasihat ni ramai orang tak suka nak buat. Pas nasihat saudara semua bukan kata kena duk takhisi gini baru boleh nasihat dah. Semua kita kena nasihat belaka. Nah, kita kena pikul belaka amanah ni. Paling-paling kurang kalau kita tak berani nasihat orang luar, rumah kita. Nah, anak bini. Nah, tu dia isteri. Tu dia suami, boleh siapa sepatah dua. Maka nasihat ni kita ya tak menghargai, tapi harga dia mahal. Harga dia mahal boleh mengubahkan seorang. Nasihat ni boleh mengubahkan seorang daripada orang yang jahat jadi baik dengan tak khabar, dengan satu patah yang keluar daripada mulut kita dan kita berasa tak ada harga pun. Nak kata tak gamak, tapi tak apalah kata gitu ya.
Tapi kalimah tu masuk di hati seorang yang kena nasihat, siapa ia ingat sama mati. Tak tahu kita. Nah, ada. Lebih-lebih lagi apabila orang yang nasihat tu dah dia tawajuh dia dengan Tuhan comel sungguh. Betul sungguh, keikhlasan dia kuat sungguh, hebat sungguh. Dia berkesan benar dan kata-kata dia dalam hati orang yang kena nasihat. Maka di sini nak royak kata hebat tak hebatnya, patut kata yang baik ni Imam Bukhari yang hari ni tak ada orang Islam yang tak kenal Imam Bukhari, walaupun tak biasa kelih rupa lagu mana, tapi nama dengar semua. Rawahul Bukhari. Dan sebenar-benar perkataan lepas daripada Quran ialah hadis yang disahih oleh Imam Bukhari. Nama dia Muhammad bin Ismail, nama dia, yang dia mati pada tahun 256 Hijrah, mati. Maka masa dia budak-budak, ia pergi ngaji Quran dan pergi ngaji seperti tadika gini lah. Kecik mudah-mudahan awin nampak gambar tu seperti tadika gini ya. Tiba-tiba hari tu sehari tu guru baca satu hadis, hurai kepada adik-adik pelajar, anak-anak pelajar gitu. Maka hadis ni pahal-pahal lah. Ada hadis hak sahih, ada hadis hak tak sahih, ada hadis hak plesu bahung reka kara sendiri. Dan nak kata Nabi kata tu. Tiba-tiba keluar dari mulut tu guru dia mengajar hari tu. Tu guru bukan tu guru sungguh-sungguh dah. Sebab ustaz tadi kaki ni lah, orang ada ilmu sekadar, bukan tak hafal radak syekh dak juga. Dia kata hadis ada hak sahih, hak sungguh kata Nabi kata, dan ada hak dhaif yang belum tentu Nabi kata atau tak kata, dan ada hak maudhu' ialah hadis ada rekod cakap Nabi tak kata. Maka comel benar-benar, baik sungguh-sungguh. Jikalau ada seorang daripada umat Nabi yang khidmat bab hadis sehingga dia hipung hak sahih saja ya. Kalau ada ni hebat benar-benar, maka umat Islam semua kena terima kasih ke dia. Dan budi bahasa dia, orang ingat sampai bila-bila. Dan dia akan jadi seorang yang dikasih oleh Nabi Muhammad sebab hadis-hadis dia yang hak sahih. Lagu tu kecek, tapi kalimah tu masuk grup dalam hati Imam Bukhari. Budak lagi dia, umur 8 tahun 10 tahun masa tu. Lekat supaya rekat salat dah dalam hati ni, tak lupa-lupa. Dia ingat hadis sahih. Aku nak hipung hadis sahih. Tu dia. Maka besar keadaan begitu, maka mulai hipung hadis sahih. Sampai pergi kok nu beratus-ratus kilo, sampai kok ni beribu kilo, dah hipung hadis sahih. Mari mana? Daripada nasihat tu guru dia ya. Padahal tu tak suka tu. Kata anak murid dia nak buat pasal tu, tak suka. Tapi masuk di hati. Kita pun supaya ya. Kadang-kadang kita kata ke anak kita sepatah ya. Kita tahu budak tak tahu gapo, tapi tahu mana tu masuk di hati dia tu. Tak tahu kita. Tu dia. Sebab tu kalimah yang keluar daripada mulut ni, kita ni, emo yang kesan tak baik, emo yang kesan baik. Cerak. Emo yang perasaan baik-baik kepada seorang, mi hamsu. Dan kadang-kadang awak dengan menangis. Kalimah yang keluar daripada mulut kita. Maka nasihat ni penting. Kena menghidupkan semua. Sebab tu Umar kata jikalau kamu jumpa seorang
yang jadi kawan kamu dan suka nasihat kamu, mu pegang kejap, jangan lepas tangan ya. Jangan lepas, pegang sampai mu mati. Nah, sebab apa? Sebab orang ni kasih kamu sungguh. Dia tak kasih, tak nasihat. Sebab kita tak gamuk ada kadang-kadang sebab sayang buat salah. No ya betul-betul tak gamuk. Tu dia nampak tak gamuk. Dia mau tak sayang dengan kita. Saya gitu. Tapi dia orang dia kasih sungguh, dia royak. Dia salah, dia pisah nasihat. Tapi cuma guna pandai-pandai kecil. Jangan betul sangat, dia pun tak suka. Dia pun ada cara juga situ, kan ada hikmat. Tapi nasihat semua orang berhajat. Maka nasihat ni kadang-kadang kita bahasa dekik harga murah tak mahal mana. Buat pun tak apa, tak sewa pun tak apa. Mas nak buat lah, pakai demo tu yadilah. Nah, tu dia. Tapi apabila saudara semua dengar hadis pada malam ni, kalaulah iman kita sedar, iman kita sihat, ada oleh hati, saya rasa tak ada seorang tak si nasihat ke orang. Pakat nak nasihat belakang. Sebab apa? Sebab kelebihan dia luar biasa. Nah, sebab hebat tak hebat dia, ini adalah khijaan Nabi. Nasihat ke orang ni khijaan Nabi. Maka Nabi khijau ni hak tu hak mulia sekali. Hak tu hak hebat sekali, tak ada dah. Khijau dalam Islam hak paling hebat sekali khijau Nabi. Maka jikalau kita buat khijau Nabi, Allahu Akbar, itu sebesar-besar nikmat yang Tuhan beri kepada kita. Nah, ada. Maka saudara semua cuba dengar hadis ni yang saya baca saat ni kata. Nabi kata, Tuhan kata ahabbu ma ta'abbadani bihi 'abdi an-nushu likulli muslim. Tuhan kata amalan yang ku paling suka sekali, amalan yang ku paling kasih sekali, amalan yang ku paling redha sekali, amalan yang ku paling seronok sekali yang dibuat oleh hamba-Ku adalah dia nasihat kepada orang Islam. Hajak orang buat baik, sekat orang buat jahat. Itu amalan yang ku paling suka sekali, aku paling kenal sekali, aku paling redha sekali, aku paling kasih sekali, kata Tuhan Allah. Dengan makna orang ni bangun semaya sunat, ambil di pagi siapa dia tidur dah bangun pula belum subuh, nak cukup 1000 rakaat misal kata semaya sunat. Buat sungguh. Seorang ni nama apa? Nama Abdullah. Seorang lagi nama apa? Nama Zakaria. Zakaria tak lawih tu, tak gerak kita nak bangun semaya sampai 1000 rakaat ni, bukan dia. Nah, tapi dia orang panggil apa? Nasihat kepada orang sebuat baik, kepada adik dia, kepada sepupu dia, kepada jiran dia. Nah, hajak orang buat baik. Walaupun masa yang dia guna tak sampai 3 minit. Hak mana besar pahala di sisi Allah? Di antara nasihat kepada orang 3 minit, belum tentu dia buat tak buat. Nah, kita hajak dia buat baik tu, hajak isteri kita buat baik, hajak anak kita buat baik. Mari awak berzikir, awak berzikir juga 100, ayah awak pula kau. Misal kata, hajak buat baik. Belum tentu anak buat tak sewa. Adik kita, ayah kita, orang tua kita, ibu kita, kakak kita, cikgu kita misal kata, ataupun cucu kita, jiran tepi rumah. Koyak saat ni dia panggil dengan boarding mak you ngajar semalam, sedap tu kelebihan. Misal kata ni buat ni saya masuk pala besar tu habui. Nah, tu wahai isteri ku, kita buat 2 orang. Misal kata hajak isteri buat, buat baik. Belum tentu isteri nak buat sewa, boleh tak buat, boleh jadi. Kalau malah tu uzur atik ni malah boleh jadi. Tu buat tak buat. Patutnya royak tak apa 3 minit, 2 minit ya. Maka tok laki yang hajak isteri buat baik, nasihat ke isteri tu, suruh baik tu,
Di antara seorang lagi semaya sunat 1000 rakaat, hak mana besar di sisi Tuhan pahala, hak mana banyak? Jawabnya hak nasihat tu banyak. Sebab Tuhan lebih suka hak tu daripada hak ni. Padahal kita dekat tu, kalau kita dah motom tak kena tanya hak 1000 ni banyak pahala. Tu di pada pandangan kita, bukan pandangan agama. Wah, pandangan kita bukan kena sama. Banyak kita rasa kena, rasa lebih, tapi tak lebih pun, tak kena pun. Nah, sebab apa? Saya berani kata kebanyakan kita kata benih ni. Nah, tu dia. Sebab kita berasa orang wah ni hebat. Berasa kalau benar wah ni kalau boleh. Hak ni mana buat, tak berasa, tak menghargai. Itu makna kata lekeh di mata kita. Harga tak mahal di mata kita. Sebab ada mahal, kita tak jangan lepas. Kena buat juga. Tu. Padahal mudah ni banyak pada ni. Nah, tu. Ya syaitan ni ya pandai. Ya syaitan ni ya tipu tak sama. Orang ni ya tipu semabuk kaya. Orang ni tak tipu mabuk kaya. Sebab kau tipu payah nak mabuk kaya, maka ya tipu suruh ngupak ke orang. Orang ni payah nak ngupak ke orang, tapi ya tipu suruh nipu pula jual beli dengan orang. Tu. Orang ni ya tipu tak semaya. Orang ni ya tipu tak tidak ada amanah. Tu macam-macam. Dan kena orang syaitan tipu suruh amal baik. So amal baik tipu juga tu. Sebab ya suruh ni tak suruh ni. Itu dia. Misalnya tuan nak wah ni, wah mana ya tu wah ni. Peribahasa nak wah ni. Padahal ni lebih payah pada hak ni. Misal hak ni saudara semua tahu belakang dah, tapi nak uji jelas. Misal kata seorang mari di masjid apa atas ni adilah, Masjid Nurul Ihsan. Nak iktikaf seminggu ataupun sebulan iktikaf di masjid, tak ada kana. Lepas tu kat duk apa tu? Duk berzikir, baca Quran, semaya baca Quran, berzikir. Selawat ke Nabi, baca Quran, berzikir, semaya. Duk lagu tu. Kalau tak agak tidur setah, bangun ibadat pula. Di mata kita dah besar sangat-sangat tu. Dia ni berjuru punya. Ibadat 24 jam. Maka kalau ia iktikaf lagu tu, tidur dia buat ibadat, tidur dia buat pahala tu. Sebab ia iktikaf dalam masjid. Tu dia. Pas bulan Allahu Akbar. Sebulan. Lepas tu kalau saudara semua ingat, kita pernah baca dulu yang Nabi kata, man i'takafa yawman fi sabilillah. Siapa yang iktikaf dalam masjid, tak kira masjid mana-mana. Masjid orang semaya ramai, masjid orang semaya sikit, asal masjid ya. Siapa-siapa yang iktikaf dalam masjid, maka Nabi kata Allah menjauhkan dia daripada api neraka 3 parit besar-besar. 3 parit besar-besar. Sekat dia supaya tak jumpa dengan api neraka. Sehari tu. Siapa yang iktikaf 24 jam. Sehari semalam 24 jam. Di masjid. Masjid ni ke masjid mana tak kira. Sehari semalam Nabi kata Allah menjauhkan dia daripada api neraka 3 parit. Apa parit luas mana? Berapa mbik? 20 mbik ke 100 mbik ke? Tak. Satu parit, satu parit Nabi kata lek naik lek jatuh. Allah, luahnya. Lek naik lek jatuh. Satu parit, lepas 3 parit lagu tu belakang. Jauh. Iktikaf hari tu. Pas bagaimana sebulan? Allah. Bagaimana sebulan? Iktikaf besar benar-benar. Sebab tu di mata kita bahasa hebat sungguh-sungguh iktikaf di masjid. Tu. Hak tu iktikaf sebulan. Seorang lagi tolong bibi bagi ikut orang. Masa tak hafal 3 minit. Ada orang tua tak agak nak akik beli barang, nak pakai rumah.
Kita nampak, itulah akik bagi atas rumah dia. Bolehlah 5 minit. Nak tanya, hak mana besar pahala? Tolong akak barang orang tua pergi atas di rumah, siaplah dia sebab yang akik tak ada. Dengan kita iktikaf sebulan yang kelebihan sehari jauh daripada neraka 3 parit, 1 parit di antara ni naik jatuh. Di mata kita tak ada seorang mahbub rasanya. Kata besar akak barang. Betul tak? Bahasa iktikaf dalam masjid besar. Tapi hakikat benar sungguh dalam agama jawabnya akak barang lebih besar pahala. Lebih besar daripada i'tikaf. Sebab apa? Sebab Nabi sendiri buat. Nabi kata, jikalau suruh aku pilih di antara aku i'tikaf di masjid aku di Madinah tu, bukan masjid aku atas yang berganda 1000 kali ganda. Jikalau suruh aku pilih di antara aku beriktikaf di masjid aku di Madinah sebulan dan selagi aku keluar daripada masjid, tolong akak bagi ikut orang. Nabi kata, nescaya aku pilih keluar daripada masjid dan tolong akak bagi ikut orang. Sebab hal ni lebih besar pahala. Nabi buat hak besar belakang. Nah, tu dia. Tapi di mata kita lekeh. Di mata kita tak besar. Nah, hari ni banyak mana kita rugi. Amalan yang kelebihan besar tapi kita tak berasa nak buat. Sebab apa? Sebab lekeh pada pandangan kita. Itu punca. Masa dulu ada seorang raja nama Nuruddin. Hebat benar-benar, raja berjuru baik. Maka kelama-kelamaan dia mereka, ia berasa nak buat masjid. Masjid yang tak ada orang buat lagi. Masjid comel lagu ni, besar lagu ni. Dan batu nesek pun jenis ni. Tak ada orang buat lagi. Dia nak buat yang pertama. Maka dia panggil materi dia. Dia kata, saya nak buat masjid yang paling besar sekali. Tak ada lagi besar seperti ni pada masa tu. Nah, kalau ambil masa dia kalau ni duduk leh 800 tahun 900 tahun lepas mari dah. Tu. Maka materi pun masya-Allah, alhamdulillah yang Tuhan buka pintu kebaikan kepada raja. Comel raja setuju sangat-sangat saya mujulah alhamdulillah. Dia pun alhamdulillah. Baik. Kalau gitu ya pesan ke materi dia. Ingat masjid ni wak sebesar-besar, secomel-comel, batu kena ambil batu yang paling mahal sekali. Batu yang tak ada dalam negeri ni, made line. Wak masuk mari. Sebab apa? Tak serius pun masjid lain. Pasal tu, Nuruddin nama dia, raja ni. Lepas tu, saya tak izin siapa pun masuk capur lewat masjid ni. Tak izin. Tak sih. Saya nak buat story saya ya masjid ni. Masjid ni hak saya. Tu. Tak sih siapa masuk sedekah sekupai pun tak sih masuk. Tu dia. Lain pada necang ya hak buat orang lain tak boleh capur. Necang apa kupah dia. Gaji dia. Maka materi pun ya tuan. Tu. Dan dia pesan suruh ambil batu hak pelat, lukis nama dia, Masjid Nuruddin. Tu nama dia. Masjid Nuruddin. Masjid Raja Nuruddin nama dia. Allah. Maka buat ya ring-ring, nawi sudah nawi dah, nak sudah tu takut dia mati. Dia tua dah. Ring-ring maka dengan bersungguh dia guna duit yang banyak benar-benar, maka masa tak sampai 2 tahun sudah masjid. Masya Allah. Nah besar cara tu 2 tahun dah benar-benar. Maka dia pun panggil materi. Sudah dah masjid? Ya tuan, sudah, alhamdulillah. Comel sekali masjid. Lepas tu nama saya? Ya tuan, sudah siap dah. Setagi kami nak letak tepek besar di pintu masjid, nama Masjid Raja Nuruddin. Lepas tu
Dan lewat 3-4 hari lagi hari buka masjid, maka raja kena hadir lah. Jadi pencaukat sudah. Dan buka masjid, raja lah semaya di imam. Ia pun insya-Allah. Nah, 3-4 hari lagi. Baik. Maka tidur malam dia mimpi. Mimpi ada orang, 2 orang mari cabut pai hak nama dia, boh nama orang lain. Cabut pai hak nama dia Masjid Raja Nuruddin, cabut hak tu, boh pai hak lain nama orang lain, tapi dia tak cerak nama gapo. Kejut dah, takut benar-benar. Tu. Maka isteri dia jaya tak apa, abang mengigai, ya tak nak gapo sawak kira lah. Tidur. Malam yang kedua mimpi pula dah. Lagu tu mari orang 2 orang duk kecek 2 orang tu, maka dia cabut nama dia, boh nama hak lain, tapi tak jelas, tak nyata nama gapo, tapi nama orang lain. Maka panggil habis orang hak pandai takbir mimpi. Ulama-ulama mari tanya gapo nak royak ni mimpi aku ni, gapo benda. Tapi tak ada siapa boleh royak gapo. Kata kuamai dia gapo, nak ayat kat mana. Sehingga malam yang ketiga atau yang keempat mimpi dan hak nampak jelas lah. Ada orang 2 orang mari ambil pai hak besar, hak nama dia wa tu baik. Lepas tu bubuh nama lain, pai nama Masjid Ummil Khair. Nama perempuan. Maka dia baca Masjid Ummil Khair. Kejut ledak. Maka mereka kepada materi askar tahan semua suruh cari perempuan nama Ummil Khair. Cari dia berjumpa. Murid sungguh dia, murid sungguh. Maka lama cari, lama sehari, 2 hari, 3 hari, akhirnya berjumpa. Jumpa pun perempuan yang nama Ummil Khair ni, nah, rupa tak jangka, tua benar-benar, umur 70 lebih dah. Nah, lepas tu pakai susah. Dia jual di kedai laku 2 kok sekut gitu ya. Jual di kedai lenak. Maka wak pergi jumpa raja. Maka masuk jumpa raja. Raja kata, bukan ya ni. Maka askar kata, Tuan Raja, kami cari habis dah. Di negeri kita tak ada perempuan nama Ummil Khair, mereka seorang ni je. Tak ada orang lain. Hak ni seorang ni je, tak ada orang lain. Dia kata baik. Nah, buat masuk dia mari. Masuk, duduk di hadapan raja. Maka raja kata, wahai perempuan, engkau nama Ummil Khair? Dia kata, ya Tuan. Maka engkau ada masuk capu masjid ke? Dia kata, dak Tuan, dak. Saya tahu dah dengar dah engkau lari, engkau marah, tak siapa masuk capu pun buat masjid ni. Maka saya pun tak masuk lah. Tak, sepah saya ambil duit, mana masuk saya pakai. Nah, pakai pun tak cukup. Dia kata, dak, mesti kamu kena masuk capu ni. Sebab nama engkau oleh mimpi jelas nyata cerak, Masjid Ummil Khair. Buai nama kutubik Masjid Raja Nuruddin, buai tubik pun nama engkau. Mesti engkau kena ada buat juga masjid ni. Dia kata, dak Tuan, tak ada buat langsung. Banyak molek. Dak tu aku mek bogok, mek boje. Mati legok lah mu. Banyak betul mengaku. Maka dia pun, dia kata, Tuan Raja, saya sungguh-sungguh sebenar-benar pun ya, tak ada masuk sekupai mahbub. Dan tak ada pernah akik batu pun dak. Nah, we demo ikat batu sedikit, tak ada biasa buat. Tak ada masuk capu sungguh buat masjid ni saya. Tetapi berlaku sehari tu saya nak pergi di nak tempat saya duduk jual tu.
Maka saya lalu di hadapan masjid yang duk buat masjid Angkau ni. Lepas tu saya nampak seekor hema yang hok buat muat kayu untuk buat masjid tu lah. Buat akuk seming, akuk batu, akuk kayu. Hema tu. Maka duk di hema dekat dengan kereta hema. Lepas tu depan dia ada timur air. Udara panas klik-klik tengah hari. Yo lapar nak pergi makan tak boleh, tak lapar. Tempat air. Tu ya. Lepas tu aku kelih kursi ke dia. Lalu tu aku pergi di timur, kesong timur wis apa dia boleh minum. Tu yang aku buat. Tak ada hak lain tuan raja. Hak tu yang aku buat. Ada. Maka tu yang kamu buat. Ya tuan. Tu yang saya buat. Saya kesok ya. Kesok bekas dia boleh minum tu ya. Maka nak tanya di mata kita, pada pandangan kita, besar mana pahala di antara perempuan yang kesok air dengan raja buat masjid tu? Cerak tak ada orang pun yang jawab kata raja lah. Habis apa juta duit tu? Masjid apa semua? Perempuan sekupai pun tak tubik. Kesok air gitu ya. Nah, tapi pada pandangan Tuhan tak gitu. Nah, tu. Jadi amalan raja walah lebih banyak tapi Tuhan tak terima. Sebab apa? Sebab dia buat nak kenama. Nak orang mulia, orang puji dia. Masjid raja. Aku buat soreku ya, nak situ. Adapun perempuan kesok air buat kerana Allah. Kerana Allah. Sebab tu amalan perempuan lebih besar daripada amalan raja. Pahala tu banyak besar dia. Sebab tu lah Tuhan hantar malaikat pergi buat tubik nama raja, sotak nama perempuan tu. Dan Tuhan masuk dalam hati raja, we faham sebab apa suruh buh nama perempuan. Raja kata ya perempuan, engkau diberhak letak nama engkau sebab engkau buat dengan ikhlas hati. Saya buat tak nak ke nama. Sebab tu menteri lukis nama perempuan ni tak nama masjid. Tak nama aku lah. Aku tak layak nak tak nama aku. Sebab aku buat bukan kerana Allah. Tu. Hari ni banyak kita hidup ni benda besar pahala tapi lekeh di pandangan kita. Tak berasa nak buat. Tak berasa nak buat. Nah, dan kalau kita berasa besar payah nak buat tu, kadang-kadang tak ada harga tu. Sikit lah ya besar. Ni ya pahala dia. Tu. Walau besar pun, kau ni lebih besar lagi. Saudara. Maka di sini Nabi kata, Tuhan kata amalan yang ku paling suka sekali, yang ku paling redha sekali, yang ku paling kasih sekali, dan sekiranya amalan ni yang dibuat oleh hamba aku balas, aku beri pahala sebanyak-banyaknya, ialah nasihat kepada orang lain. Hajak orang lain buat baik. Ni adanya. Maka kita jadi kru boleh tanam dalam jiwa pelajar-pelajar kita. Kita ustaz sama telah dah. Nah, kita mari masjid. Nah, ajak orang lain mari. Nah, tu Allah. Maka orang yang duk main Facebook di hari ni bahasanya klip. Hari ni duk ada viral di dalam Facebook hari ni. Yang berlaku di jemaah lepas. Berlaku susuk Ramadan. Nah, tu. Iaitu berlaku orang curi duit masjid di Masjid Nara, Masjid Kelang Nara. Nah, klik dah. Nah, klik tu boleh ada orang main Facebook ni boleh klik belakang. Tu.
Maka tu dia panggil apa? Orang pencuri memang salah dah dia tu. Dosa dah dia tu. Dan berat benar tak curi di masjid ni. Tapi benda yang salah. Tapi orang yang buat tu salah juga. Bocah apa dia nya, teh apa dia nya. Orang tak izin hak tu. Dia pencuri, pegang lah. Ambil duit kelik. Jika dia tak guna lagi. Kalau guna dah, dia ganti. Tu ya. Nah, ataupun gocoh dia, sepak dia, tendai jejak dia, hak tu agama tak izin. Tapi nyanyi ke dia kelih mata Allah, habis mata tahu dah mata tu tedem. Tak tahu hak mana dah mari. Nah, tu dia. Siapakah hak cancel bed tadi kok juga dalam klip tu tak ada kau orang lain. Nah, hak kepi apa semua tak tahu dah jadi gapo tu email ke gapo tak tahu juga tu. Bukan tu email dia bahasa. Nah, tu dia siapa? Allahu akbar. Jadi benda-benda sebab tu orang panggil apa? Maka semua tu berhajat ke nasihat belaka tu. Nah, tu. Maka kalaulah nasihat tak ada, maka cerak kesedaran tak ada. Di hari ni kita rajin semaya. Sebab apa? Sebab dengar demo dah royak. Royak kelebihan semaya gini, tak semaya ni denda gini, bahaya gini. Masukkan begung masa nak semaya. Nah, tu dia. Juga sedekah. Dia dengar demo royak kelebihan sedekah dapat gini. Tak nak sedekah. Nah, maka orang yang kupik ni dia panggil bahaya begini. Masa takut. Nah, tak sedekah, kena bui juga. Maka didengar. Dengar ni besar kelebihan dia. Nah, dan dia puca lamang satu. Nah, yang buat orang ni berjuru, orang ni baik. Dengar. Maka jikalau tak dengar, nah, maka tak jadi belaka. Amalan baik pun tak berasa nak buat. Amalan jahat pun tak ada berasa nak tinggal pun dah. Sebab apa? Tak gerung, tak takut. Sebab tak dengar. Nah, tu. Sebab tu orang buat maksiat learning, buat banyak-banyak tu. Orang hak dengar pun dia buat kali-kali. Nah, sebab payah tinggal maksiat ni, tak ada demo kita lah. Nah, orang tak dengar lebih lagi. Nah, maka dengar ni apa? Nasihat. Maka di hari ini masyarakat kita sangat-sangat berhajat banyak lagi orang yang nak dengar nasihat ke orang. Orang duk mengajar orang. Kena sebar. Supaya masuk tengok, masuk. Nah, tu. Maka dengar ni lah, lama-lama seorang berubah. Lama-lama seorang berubah. Sebab itulah le agama nasihat ni penting. Nasihat ni penting duk depan mana. Siapakah kena ulama yang halusi yang bila kata rukunnya kena nasihat. Rukun Islam yang kena nasihat. Siapa cara tu? Nah, sebab apa? Sebab deh hilang nasihat maka hilang agama. Nah, tu dia. Dek lisu nasihat maka lisu. Pak tak panggil suai agama. Nah, mampu agama. Nah, di hari ni minta masa boleh 1 minit 2 minit lagi. Di hari ni ada. Bukan tak ada. Nah, kampung-kampung yang jauh duk ke bukit ke mana. Saya tak dengar terima semua telefon. Learning je tak ada telefon. Dulu acak benar dia. Dia kata nak buat aku mana ni? Bapa aku rumah dia ni. Orang Islam tapi duk supaya bukan orang Islam. Nah, tu. Dan dia kampung jiran rapat. Orang Sia, kampung Sia dekat gitu. Nah, kampung Melayu Sia, ni Sia kayak gitu. Nah, duk dah jalan. Pasti raya lah apa mana tu. Dah cawak jalan. Dia kata tak ada beza. Bapa bersaing. Nak Sia, duk supaya Sia dah ada. Nama yang Melayu nama apa? Nama Ahmad, nama Abdullah, nama Abdul Rahman, nama Abdul Karim, tu nama. Tapi dia supa bukan orang Islam. Semaya beda.
Arak biasa minum, nak tanggung dak Asia minum. Allah. Nah, payah benar-benar. Puasa dak? Paling bukan kita ya, orang tempat teh tu duk mengadu kita. Nak buat lagu mana nak buat lagu mana nak buat lagu mana tanya. Ha tu tempat dia. Pas saya pun tanya sepatah. Kata, "Di situ Kak." Ya orang betina telefon tu. "Di situ Kak, ada yang ngajar ke tak?" Tak ada. Ha. Cari temulah puja. Tak langsung yang mengajar. Nah, tu dia. Masjid buat, tapi orang semai tak ada. Nah, sikit pada makan lagi. Kau makannya berapa? 15 orang kau makan masjid. Tapi orang semaya tak apa 15 orang. Jemaah kadang-kadang tak ada uak ada kali. Ha tu. Bukan kata kita duduk tempat sedap ni tahu lagu. Dak bukan lagu ni belaka. Tempat berat-berat. Ni, tu. Dalam masyarakat kita ni. Kalau pergi kaji tahu, jumpa. Nah, tapi sebab apa? Sebab agama hilang. Tak ada orang bui. Tak ada orang kesedaran, tak ada orang bergema, tak ada orang menakuti buat maksiat. Tak ada orang kecek ba akhirat, tak ada orang kecek ba alam kubur. Diseksa sekian-sekian, tapi nak lagu mana? Tak ada. Nah, pas tak ada, orang tua hak duk dulu, hak duk kuat tu, dia mati. Nah, mati dia tak ada orang ganti. Orang bawah ni keteruk, lama kau jauh. Sampai ke akhir tu mati bi orang pandai ke? Duk, tak ada beza kata orang Islam, tak ada beza. Nah, lepas tu dia tahu hak saya rakyat ni bapa. Bukan orang lain, nak darah saya ya. Nah, kas luar sekarang ni. Luar kesekerak. Nah, 10 bola tu. Gi mari luar sekerak tu. Semaya beda, puasa dah. Nah, ada dia. Lepas tu ke ni ngakali kadang-kadang pakai tokong ngetik tekok. La haula wala quwata illa billah. Dia gitu. Ada. Apabila hilang benda ni. Nah, sebab tu daripada alamah kiamat, nah, raih sikit kau habis orang yang duk nasihat ke orang. Nah, ada. Ini bahaya. Sebab tu kampung kita ni tak boleh wilisuh, kena ada semua. Nah, ada dia. Gerbel tak apa, anak kita aku menazar. Kata anakku ni aku hibah untuk Tuhan. Supaya apa? Nak jaga kampung pada masa depan. Nah, ada bekal tak senang pun tak apa. Nak biar anak aku pandai boleh pimpin agama pada masa depan. Dia kena ada lagu tu. Setiap kampung. Pahlawan ni bukan nak mudah nak ayat apa ya benar. Kena tepat tu, pejam mata rapat, tu email kita umur 80 dah. Mati tu email dia nak rati, tak nampak kita pejam mata rapat, tak nampak sudah dah. Tu ramai benar lah ni tu. Pejam mata apa suluh. Boleh lek hilang, mari tengah sama mana hulu. Tak ada yang nak ganti. Sebab apa? Tak ada yang gaji. Tu kena kampung banyak benar lah ni tu. Tu kena kampung dia lagu-lagu tu sudah muka tak mengaji pahala ni majlis tak apa dulu lah ni nak latih kena sah pergi puasa tak lepas tak latih mai tak latih nah sebab apa tok khatib tak mana macam ketebah nak tok khatib kat mana sudah kalau tak dia we pandai dulu ataupun tukar lain demo tak ada orang lain dah. Hak ni pun. Nah, tu dia. Tu email pun supaya kena pergi pak atas dulu. Baca surah sajadah. Ngapa pun tak tu email. Kena baca Quran pun tak betul sudah. Tu tak apa tak bila bel ya tak bila. Bel dengar tak apa tak bila tu. Tu email tak kotik ni payah. Nah, kena kampung tu saya pergi majlis jalan baru ni. Dah pergi kecek untuk hang awak majlis. Kena gaya tu email tu mari beraya tak lepas lagi tu. Tak lepas lagi. Tak latih. Jangan mata apa sudah tak nak tetap biar.
Apa? Tak ada orang nak ganti. Nah, itu dia. Kok lain banyak. Dia ada patah Melayu kata apa? Apa ni patah apa? Apa? Patah Melayu kan? Apa? Patah tumbuh hilang ganti. Patah tumbuh hilang ganti. Hak ni boleh guna kena belaka. Bakso tak boleh guna. Bak agama. Hak lain tak ada nak patah orang berarti penuh dah. Kru bisa dah. Tak ada mau kasihan lagi. Orang yang masuk begitu dah. Puluh-puluh dah nak ganti dia. Nah juga kerja tanakan, wisawakan. Nah, pet jing naik pet apa semua. Tak ada kasihan lagi tahbir. Orang nak ganti gitu ganti. Sok bubuk masuk dah. Tak patah lagi nak ganti penuh dah. Tapi agama patah dah pun saya tak temu lagi siapa nak ganti. Tak agama. Dan kalau ganti pun tak sama dah. Lebih-lebih ke orang alim. Mati orang alim wala ada orang alim tak sama dah ilmu. Nah, misalnya Datuk Dala mati. Apa orang ganti tu? Adakah ilmu sama tu? Tak sama dah. Nah, apa learning le orang tu? Apa ni? Tak sama apa dulu. Apa sarah. Datang ni kita ni tak ada siapa nak tindih apa sarah. Mati dia apa? Anak orang ramai. Siapa boleh ganti supaya dia? Ilmu yang ada supaya dia? Tak ada. Nah, kalau kau kurang. Ada yang ganti tapi ilmu kau kurang. Bak ilmu saya, bak ilmu agama saya tak kena. Patah tak boleh guna patah tu. Hak lain boleh guna habis. Wakaya tak mati lagi ganti dah. Ganti orang muda ni. Tu dia. Buat perahu kau. Ganti dah mata cuma demo tak sei nak ya. Orang ganti dah. Nah, tu dia. Kadang-kadang orang ganti lebih hebat pada orang tukar asal lagi orang ganti. Ya pandai cara fikir, cara obat ni tak semai dulu, pijak-pijak yang lagi pada ayah dulu. Tapi bak ilmu tak ganti, tak ada. Nah, adanya. Kalau gitu benda ni kena ada. Nah, sebab tu comel. Ani pun baru ni dia panggil pun hamba kita ni kalau keluar tu ada bejik dah, bejik Kaabah. Nah, bejik tu Muhammad. Rajin mana? Ayat kita ditang sama Facebook ya tu. Dah hidup lain gapo ada makan lah apa pun ngajing. Saya pergi bani pun tahu kata ngajing. Nah, tu dia roeh mana ngajing belaka tu ngajikan tak suka kita tuan rumah tu. Tak suka kata pergi sana kanak betul lalu. Nah, alhamdulillah ngajing. Tapi tak ada lagi kena hantar lagi. Nah, kena wi ada semua setiap orang ada. Paling kurang sore tak apa dah. Nah, apa ni alhamdulillah dengan sebab berkat majlis yang tu Imam Numu majlis Sarawak ni. Kalau ni ramai mau kita pakai Hafiz. Ni tak lama anak abang mak ni dia panggil pondok hotel dah. Dia panggil nama Pak Sidik. Anak hotel dah. Nah, kalau ni ada lagi pula. Kalau ngaji sampai masuk ada pula hotel. Alhamdulillah. Nah, tu. Tapi juga tak ada lagi situ. Le kampung tempat kita kena hantar juga ngaji pondok. Dah Hafiz dah dah. Hak pun tak ada lagi hak pondok. Nah, ada dia. Maka saya istihad sini kalau dah. Pelakat sini kalau dah. Kalau siapa yang ada anak ni, ramai-ramai ni. Anak kita ngaji boleh. Lepas tu dia panggil tak kuasa, nak hantar ngaji duit tak ada, mari sini. Tak sah, walaupun suka mabuk, tak apa, saya sanggup sendiri. Nah, tu. Kalau ada orang hari, anak nak hantar ngaji pondok mana? Tu dia. Tak apa saya sanggup je. Bukan duit saya, duit tak ada juga tapi tak apa ada tun. Nak cari duit. Nak cari duit untuk sanggup budak-budak nak ngaji agama ni. Dia kena duit ada. Bukan apa kita tak. Semua kampung kena ada. Nah, dia tak ada. Dia rusak pada masa depan. Kalau duk ada ni pun kadang-kadang Allah lagi kepada dia berat kuat dia mari tu. Nah, kuat dia mari. Pas dia tak ada sudah. Nah, itulah kalau gitu masalah nasihat hajak orang buat baik sekar orang buat jahat ni benda penting sungguh-sungguh dalam masyarakat. Itulah lebih kurang dah muzakarah pada malam ni. Minta maaf sikit dah masa tu lewat sikit. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.